Assalamualaikum dan salam sorakku sayang bersama saya Lia Amira Anorigos. Perincian berita tengah hari. Persatuan Kebajikan Mahabah Kuching PKMK memanfaatkan geran sepadan sektor kebudayaan bernilai RM50,000 bagi menyemarak dan mengaktifkan semula sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri berkata, beliau berasa amat bangga kerana program ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada golongan belia dan juga mendapat penyertaan daripada yang bukan beragama Islam. Sambutan luar biasa program-program seperti bengkel dan pertandingan tulisan khat, pertandingan Islamic Acoustic Buskers, pertandingan azan, bengkel pengurusan jenazah serta kursus umrah memberi motivasi kepada kami di Motek dan juga sudah tentunya kerana ini membuktikan bahawa strategi yang telah kami rangka daripada mula dilanda krisis COVID-19 semasa MCO sehinggalah ke arah recovery disambut dan disokong pelbagai pihak yang mahu melihat industri ini kembali gemilang. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian penutupan Karnival Mini Kebudayaan dan Kesenian Islam tahun 2022 di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak di Kuching pada Ahad. Ahli Parlimen Batang Sadong itu menambah, Motek menerusi salah satu agensinya, Islamic Tourism Centre ITC, yang diamanah untuk membangunkan ekosistem pelancongan Islam di negara ini turut menawarkan program latihan, pembangunan kapasiti serta khidmat nasihat seperti kursus latihan dan bengkel pemandu pelancong mesra Muslim. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemandu pelancong mengenai pasaran pelancong Muslim dan bagaimana untuk memenuhi keperluan mereka. Selain itu juga ITC juga mengadakan seminar keusahawanan dan kepimpinan pelancongan Islam iaitu Islamic Tourism Entrepreneurship and Leadership Seminar yang bertujuan untuk menarik minat lebih ramai pengusaha perniagaan dan usahawan pelancongan untuk menerokai pasaran pelancongan mesra Muslim. Jelasnya lagi, pasaran pelancong Islam mampu memberikan keuntungan yang tinggi dengan kecenderungan mereka untuk bercuti panjang dan berbelanja tinggi. Memberi peluang atas populasi penduduk Islam sedunia yang berjumlah 2 bilion, di mana daripada jumlah itu seramai 255 juta jumlah penduduk Islam di negara ASEAN. Laporan seterusnya, konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membawa pengertian yang cukup besar kepada rakyat negeri ini. Menurut Menteri Kesihatan II Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kenawit, Dato' Aaron Ago Dagang, di bawah konsep itu setiap keluarga di negara ini akan dilayan secara adil dan tiada keluarga yang akan dipinggirkan. Demikian menurutnya semasa berucap pada majlis sambutan Hari Kuih Bulan di Tua Pekong Kanawit pada Sabtu yang turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Angi Jana. Ujar beliau, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lepas dan Hari Malaysia pada 16 September ini juga menuntut penghayatan yang mendalam khasnya bagi generasi muda dalam memperingati perjuangan kemerdekaan oleh tokoh-tokoh negara sebelum ini. Majlis pada malam itu turut diadakan serentak dengan sambutan ke-40 tahun penubuhan tokong itu di Kenawit. Terdahulu semasa berucap pada majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Cubi Ulu Sungai Mapai, Anyi menjelaskan akan berurusan dengan pejabat Residen Sibu bagi mengetahui punca sebenar projek Jalan Simpang Rumah Cubi dikategorikan sebagai projek sakit. Selain itu, beliau juga akan mendapatkan maklumat selanjutnya daripada agensi pelaksana yang terlibat berhubung projek bekalan air terawat yang dikatakan sudah dilulus sebelum ini. Beliau juga mengulangi fokusnya untuk membawa perancangan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan belia di kawasan Ngemah. Menurut Anyi lagi, ini akan dilaksana melalui 35 projek transformasi luar bandar RTP bagi Dun Ngemah pada tahun ini yang menelan bajet berjumlah RM5 juta. Dalam pada itu tambahnya, sebanyak 86 penerima terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Biro Wanita dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG telah menikmati geran projek kecil luar bandar MRP Fasa 1 berjumlah RM1.1 juta. Kepaparan di Mukah. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas meneruskan usaha memperkasa golongan belia dengan kemahiran digital melalui penganjuran komuniti belia digital di Dalat. Program kali ini dianjurkan dengan kerjasama Pusat Khidmat DUN N56 Dalat dan pejabat daerah Dalat bertempat di Kompleks Kebajikan Dalat pada Jumaat.
Ia telah dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Adun Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Pelaksanaan program itu bertujuan menyediakan kemahiran dan pengetahuan asas kepada para belia di kawasan itu tentang teknologi drone dan pemasaran digital supaya mereka lebih bersedia menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam majlis sama, Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM19,320 dan peruntukan khas Perdana Menteri MRP khas untuk kawasan Adun Dalat sebanyak RM169,000 bagi aktiviti 29 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK. Selain itu, Datuk Seri Fatimah turut memberikan insentif Dalat CHEM kepada Nurul Ain Nasuha Iskandar yang telah memperoleh 5 pingat emas dan 1 pingat gangsa di Kejohanan Sukan Majlis Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM 2022 dalam acara memanah perempuan 12 tahun ke bawah di Perlis Indra Kayangan sehingga memecah rekod kebangsaan. Beliau kemudiannya menyampaikan insentif kepada grup teater Kris GTK SMK Oyak yang telah memenangi tempat pertama pertandingan filem pendek peringkat Sarawak. Pada sebelah malamnya pula, Datuk Seri Fatimah menghadiri Majlis Mid-Autumn Festival yang berlangsung di Tua Pekong Dalat. Turut diadakan semasa majlis adalah Mooncake Lantern Walk di sekitar bulatan Taman Klideng, perasmian solar lighting dan penyampaian hadiah mooncake kepada penerima berumur 70 tahun ke atas. Manakala pada Sabtu, Datuk Seri Fatimah berkesempatan menyaksikan penyerahan tapak projek naik taraf Dalat Waterfront Fasa 1 daripada Jabatan Kerja Raya JKL Mukah kepada pihak kontraktor iaitu Jaja Enterprise. Projek tersebut akan bermula pada 14 September ini dan dijangka siap dalam tempoh setahun iaitu pada 13 September 2023. Hadir sama pemangku pegawai daerah Dalat Matthew Hubert dan Wakil Jurutera Bahagian Mukah Nur Azizah. Masih dengan perkembangan di Mukah, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Insinyur Aidil Lariwo bersama rombongan telah mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan SK Kampung Petanak Mukah baru-baru ini. Sekolah berkenaan merupakan projek cadangan pembangunan semula sekolah daif di Sarawak di bawah peruntukan RM1 bilion Fasa 2 Pakej 12. Difahamkan pembinaan sekolah gantian penuh itu mendahului jadual kerja sebenar dengan kemajuan ketika ini mencecah 52.12% dan dijangka siap pada awal 2023. Skop kerja meliputi pembinaan 1 blok 12 bilik darjah, 1 blok bilik sains, 1 blok pump house dan 1 elevated water tank. Insinyur Aidil kemudiannya mengadakan lawatan kedua lagi projek pada sebelah petang iaitu menaik taraf Stadium Balingian dan Pejabat Daerah Kecil Balingian. Projek menaik taraf Stadium Balingian yang menelan kos RM8,990,122 dijangka siap pada 30 Mac 2023 dengan kemajuan projek kini mencapai 44.08% setakat 25 Ogos lepas. Manakala projek Pejabat Daerah Kecil Balingian yang telah ditender semula bernilai RM4,232,279.96 dan peratus kemajuan fizikal adalah 63.32%. Ketika ini, Pejabat Daerah Kecil Balingian masih menggunakan lot-lot kedai sebagai pejabat operasi mereka. Apabila siap kelak, ia akan menampakkan usaha-usaha Ahli Dewan Undangan Negeri dalam memastikan kemudahan infrastruktur bagi kawasan N58 Balingian. Berikut pula mengenai kesedaran dan penumpuan terhadap anak-anak istimewa atau autism yang perlu dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat untuk membantu golongan berkenaan mendepani kehidupan harian. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, program kesedaran terhadap anak-anak autism perlu sentiasa disokong untuk membantu mereka hidup bersama dalam masyarakat. I think we should be supporting this kind of program. We should be supporting anak-anak autism ini dan memahami apa itu autism supaya kita dapat memberi sokongan dan kerjasama dan sumbangan untuk memastikan anak-anak autism ini dapat hidup dalam masyarakat. We need to understand them, barulah kita dapat bersama-sama menyumbang ke arah usaha ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program Jiwa Murni kawasan Matang Jaya di Kuching pada Sabtu. Sementara itu, beliau juga mengalung-alungkan masyarakat untuk datang dan menyertai aktiviti menderma darah di samping menyokong program tersebut.
Selanjutnya, pasukan olahraga sukan Malaysia Sukma Sarawak sudah bersedia menghadapi kejohanan Sukma 2022 yang akan diadakan di Kuala Lumpur bermula 16 hingga 24 September ini. Menurut Ketua Jurulatihnya, Lim Teck Leong, pasukan Sarawak yang dibarisi 46 orang atlet akan menyertai hampir kesemua acara olahraga yang dipertanding dengan sasaran memburu 5 pingat emas. Kami punya target kali ini untuk Sukma adalah 5 pingat emas. Ini sebabkan kita sudah 2 tahun punya COVID-19. Jadi kita punya target tidak macam dulu lah. Jadi kita punya target terdiri pada track event dengan field event. Okay. Track event kita ada macam Mendigo, dia daripada acara 400 meter pagar sama dengan 110 meter hurdles Elvin Yap. Okay, ini daripada track. Okay. Jadi kita daripada acara Padang kita ada SEA Games punya Grace Wong. Okay, dia hammer throw untuk hammer throw sama dengan dia punya lontar peluru. Bercakap kepada UKAS di Stadium Sarawak baru-baru ini, beliau tidak menolak peluang atlet-atlet yang bersaing kali ini untuk merangkul lebih banyak pingat emas daripada yang disasarkan. Pada Sukma 2022, pasukan olahraga Sukma Sarawak turut diperkuat dengan 4 kebangsaan iaitu Grace Wong, Brandon Ting, Jonah Chen dan Elvin Yap. Selain sasaran 5 pingat emas, pasukan olahraga Sukma Sarawak juga menyasarkan atlet lelaki dan wanita Sarawak masuk ke peringkat akhir acara 100 meter yang sememangnya menjadi tumpuan dalam setiap sukan olahraga. Kita punya target untuk 100 meter lelaki, kita memang target untuk masuk ke final lah. Sama juga kita punya perempuan juga. Siapa itu? Perempuan kita ada seorang Emma Hugh dengan Eriska Peter. Eriska Peter. Ya, okey. Dengan lelaki kita ada Elvin Jospin, okey, sama dengan Dion Lester. Okey, 2 orang. Mengulas lanjut, Lim menambah pada Sukma 2022 kali ini, atlet-atlet Sarawak akan menempuhi saingan sengit daripada atlet-atlet negeri lain yang pernah mewakili negara. Ia selepas peraturan tahap umur atlet dinaikkan ekoran penangguhan Sukma selama 2 tahun akibat penularan pandemik COVID-19. Senarai lengkap atlet termasuk pegawai dan jurulatih olahraga Sukma Sarawak seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.